Terima kasih. So, prinsip yang kita kena tahu bila anda nak tuntut mut'ah tersebut, dia mesti mut'ah ni perceraian ni disebabkan kegagalan ataupun kesalahan suami. Okey, sebabnya dalam tafsiran mut'ah sekalipun, dia adalah tuntutan oleh seorang bekas isteri yang diceraikan tanpa sebab munasabah. So, kalau tanpa sebab munasabah ni, macam contoh isteri filekan fasah. So, isteri yang nak minta cerai. Tapi perceraian tu disebabkan apa? Sebab suami tak bagi nafkah. Gagal bagi nafkah zahir selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lebih daripada setahun. Contoh. Yang keduanya, tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun. Ataupun suami ni memukul dan sebagainya. So, semua ni adalah disebabkan oleh kesalahan suami. So, kalau isteri filekan fasah sekalipun, dia adalah disebabkan kesalahan suami, bukan atas kehendak isteri tu sendiri. Okay? So, isteri tetap layak untuk dapat mut'ah. Jadi, cerita semalam ada kaitan dengan hari ni, iaitu berkaitan dengan kadar. Bila kita nak tuntut duit sagu hati ni, berapa sebenarnya? Nak kira macam mana? Per day, per month, per year, ataupun bagaimana? Kalau orang ni menikah baru berapa hari saja ke, boleh tak berdapat mut'ah? So, kita kena tahu perkara tu, macam mana penentuan yang akan diletakkan oleh syarak dan juga akan diletakkan oleh undang-undang. Alright? So, apa yang saya nak sebutkan, daripada pandangan mengikut rujukan yang saya baca, Datuk Syekh Azmi Ahmad tentang Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia mengikut hukum syarak, ada beberapa perkara yang para fuqaha ni, kalau kita ambil basicnya adalah daripada pandangan mazhab Syafi'i lah. Sebab kita Malaysia ni, pegangan untuk perundangan ni, kita pegang mazhab Syafi'i. Jadi fuqaha menentukan kadar untuk mut'ah ni, yang pertama, ni anda tak perlu catat sebab saya akan cerita sekaligus, tapi apa yang diletakkan oleh mahkamah ni baru kita akan bagi tahu 5 perkara tersebut. So, apa fuqaha kata? Biasanya tak kurang daripada 30 dirham ataupun mengikut nilai pasaran masa kini. So, kalau ikut nilai dirham, tadi saya Google, dia kata nilai dirham RM1 Malaysia bersamaan dengan 1 dirham bersamaan dengan 1.12 ringgit Malaysia. Betul ke? Betul lah. So, 1 dirham. So, lebih kurang lah. Kita ambil macam sama lah. RM1 dengan RM1 1 dirham. Lebih kurang macam tu. So, kalau kata 30 dirham, lebih kurang macam RM30 ke RM31 macam tu. Okay. So, yang tu pandangan pertama. Yang keduanya, dia mesti tak kurang daripada separuh mahar musamma yang digunakan mengikut uruf. Mahar musamma adalah mas kahwin. So, maksudnya mas kahwin tu sahaja tentang mut'ah. So, kalau kata mas kahwin ni adalah RM1,000. So, mut'ah pun lebih kurang macam tu juga RM1,000. Ni pandangan fuqaha yang kedua. Pandangan yang ketiga, dia tak ada had maksimum ataupun tak ada had minimum. Jadi, tak ada penentuan. Ni pandangan fuqaha yang ketiga. Dan pandangan fuqaha yang keempat adalah mengikut keputusan hakim dengan mengambil kira keadaan suami dan juga keadaan isteri. So, daripada keempat-empat pandangan fuqaha tadi, saya percaya dekat mahkamah syariah kita sekarang ni pakai kaedah fuqaha yang keempat, mengikut keputusan hakim dan mengambil kira keadaan suami. So, yang ni basic yang biasanya mahkamah syariah pegang, iaitu bergantung kepada kita panggil ijtihad hakim, pandangan hakim, kiraan hakim tu sendiri. So, hakim dia nak menentukan kadar mut'ah tersebut, dia kata berdasarkan kepada keadaan suami dan juga keadaan isteri. So, malam ni saya nak cerita tentang apa 5 keadaan seorang isteri tu yang dia boleh yang akan diambil kira untuk penentuan kadar mut'ah tersebut. Boleh dapat daripada macam mana hakim menentukan ni. Alright. So, saya rasa malam ni mungkin ada isu berkenaan dengan line sikit kot. Sebab cuaca pun tak berapa nak cantik sebenarnya. Tapi sejuk lah sebab dia macam nak hujan sikit. Jadi, saya harap lah kan, mudah-mudahan lah line okey lah. Okay. So, setakat sekarang ni okey Kalau okey, anda tekan banyak-banyak macam tu sebab mudah sikit
Kalau kata tak mau tekan, tak mau tulis okey, kata at least tekan like macam tu pun saya rasa macam okey lah time tu. Okey. So, apa 5 keadaan yang akan mahkamah menentukan tentang kadar mut'ah tersebut bagi seorang isteri ataupun bekas isteri yang nak buat tuntutan mut'ah? Yang pertamanya, ini kalau nak tulis boleh tulis. Yang pertamanya, mahkamah akan menilai berdasarkan keperluan isteri yang diceraikan tu untuk memulakan hidup yang baru. Okey, maksudnya keperluan dia. Berapa yang dia rasa-rasa dia macam perlu untuk dia mula hidup. Kalau nak cerita bab perlu ni daripada hati ni, memang orang takkan pernah rasa cukup. Betul tak? So kalau kita kata dapat 5,000 cukup lah. Tak cukup. Lagi ada orang kata 10,000. Ada orang kata 10,000 Alhamdulillah cukup. Kadang-kadang ada setengah orang kata tak cukup ni. So cukup ke tak cukup ke, mahkamah akan menilaikan berdasarkan kepada keperluan. Jadi keperluan ni pada saya, mahkamah mungkin akan menentukan berdasarkan kepada nilai nafkah yang mungkin boleh bertahan. Wallahu ta'ala alam bagaimana nak menentukan keperluan tu. Tapi yang pastinya kriteria pertama yang mahkamah akan menentukan tentang kadar mut'ah tu, dia akan dilihat berdasarkan kepada keperluan isteri yang diceraikan tersebut untuk memulakan hidup baru. Kalaulah kata dia isteri ni seorang yang ada duit, ada segala-galanya. So dia macam tak kisah sangat kalau dia cerai tu. So keperluan untuk hidup baru dia tu mungkin tak tinggi. Dia tak cukup terdesak sangat. So faktor ni mungkin diambil kira tapi tak banyak. Berbanding macam contoh seorang wanita yang mungkin dia ni tak ada kerja apa. Dia hanya sebagai suri rumah semata-mata, kemudian diceraikan oleh suami dia. So jadi dia tak ada apa-apa dia nak mula. Mungkin perkara tu boleh dipertimbangkan oleh mahkamah. Bagaimana dia memulakan hidup baru tersebut selepas diceraikan oleh suaminya, suami dia tu. Okey, tu yang pertama. Mahkamah akan menentukan berdasarkan kepada keperluan bekas isteri untuk mulakan hidup baru. Yang kedua. Okey, yang kedua dah. Kita dah pergi yang kedua. Boleh Peace. Alright, yang kedua, dalam buku ni dia bagi tahu mahkamah akan menentukan berdasarkan kepada taraf hidup. Okey, taraf hidup dan kedudukan kewangan suami pada masa perintah dibuat. Jadi taraf hidup ni pun adalah merupakan satu perkara yang biasanya amat ditekankan. Sebab bila kita, macam saya sendiri pun, kalaulah dalam perbicaraan kes mut'ah pun, kita akan mempersoalkan bagaimana situasi masa dalam tempoh perkahwinan. Siapa yang menyiapkan, maksudnya dari sudut macam baju, serika baju dan sebagainya tu. So kalau katalah kehidupan tu, kehidupan yang kita panggil kehidupan taraf T20 punya cerita, yang rumah dia mungkin ada bibi. Pasal apa pula tengok tiba-tiba nampak cicak kat belakang ni? Lah, wak teh cicak dengan tak ada ekor ni. Syuh, kacau lah. Alright. Kenapa line sangkut tuan? Allah. Macam ni lah gangguan sedikit. Alright, so kalau macam saya bicara sekalipun, biasanya kita akan tanya juga bagaimana situasi kehidupan seorang isteri tu. Ada disediakan pembantu rumah ataupun tidak. Kalau kata ada pembantu rumah, okey. So kita tahu kata kehidupan dia tu mungkin kehidupan yang di tahap yang sangat selesa. Jadi dia tak buat kerja apa dan sebagainya lah. So kita tengok juga bagaimana taraf hidup dari sudut macam apa yang disediakan dalam tempoh perkahwinan tu. Pakai kereta apa isteri ni, ataupun suami ni pakai kereta apa. So kita nak tahu tentang taraf tersebut. Taraf ni pun merupakan satu benda yang diambil kira. Kalau tidak, perempuan, kalau tak cerita tentang taraf ni, takkanlah cerita tuntutan mut'ah semalam yang saya cerita yang paling tinggi tu. Ingat tak saya kata semalam kes apa yang paling tinggi? Kes tuntutan mut'ah kakak Sheila Majid, itu Sharnaz Majid dengan anak Tek Mahmud, Bekir Mahmud tu. So cerita yang tuntutan juta-juta tu pun, cerita tu pun ada kaitan dengan taraf juga. So bagaimana taraf dia punya apa gitu?
kedudukan, darjat. Yang ni pun penting sebab antara kriteria yang masa kita bicara tersebut adalah kriteria berkaitan dengan dari sudut pendidikan, latar belakang pendidikan ni, bagaimana latar belakang pendidikan isteri tu sendiri, latar pendidikan keluarganya. Allah, saya rasa segan pula sekarang ni Tok Guru masuk. Smart rambut dan Tuan Munir. Biasalah, saya kena smart. Terima kasih Tuan Munir sebab join. Alright, yang ni saya kongsi je apa yang saya bawakan daripada buku ni. Dia kata taraf hidup ni. So kalau taraf hidup related dengan apa yang kita soalkan kat mahkamah, biasanya kita akan tanya juga datang daripada keturunan yang bagaimana. Maksudnya sebelum ni, sebelum kahwin, ayah dia bagaimana. So dia kahwin ni dalam keadaan yang dia dibela dengan macam mana suami dia jaga, macam tu juga ayah dia jaga sebelum tu kan. So okay, so taraf orang kata taraf sosial tu berada taraf yang kita panggil apa, selesa kehidupan dia, yang tu pun mungkin diambil kira. Cuma perempuan jangan tanya kalau nak kira macam tu berapa nilai. Ini kita tak tahu sebab nilai tu dia kata berdasarkan kepada ijtihad hakim. So hakim ni yang menilai, jadi dia tak ada kiraan tu nak kali berapa, darab 1, darab 2, tak ada macam tu. Cuma saya cerita malam ni 5 kriteria yang diambil kira. Okay, so dia tengok kepada taraf hidup dan kedudukan kewangan suami. Yang ni pun penting sebab dalam Islam pun, dalam ayat surah Al-Baqarah, dalam surah mana ni dalam surah Al-Baqarah ayat 236, dia kata Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah ayat 236, maksudnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka, iaitu bekal isteri, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, iaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Maksudnya dia dinilai berdasarkan kepada kemampuan juga, ditengok pada kewangan. Okey, sebab perempuan dia tak boleh kata macam kalau suami ni tak mampu langsung macam mana. Dia mesti ada juga kadar. Kalau tak mampu langsung macam mana dia boleh kahwin dulu. Sebab kalau kita tengok balik pandangan daripada fuqaha yang 1, 2, 3, 4 tadi saya cerita, selain daripada keputusan hakim tu, antaranya adalah tidak kurang daripada 30 dirham. RM30 pun boleh jadi juga untuk mut'ah tersebut. Dia bukan benda main. Sebab dulu pun, jadi saya tak ingat kes apa, tapi ada dalam jurnal hukum lah, yang saya pernah mengaji dulu, ada orang dapat mut'ah tu RM50 pun ada juga. Okay, so RM50 ni pun tak mampu lagi. Faham InsyaAllah berdasarkan kepada kedudukan kewangan ni juga adalah merupakan perkara yang akan diambil kira oleh hakim. Iaitu kena tengok juga berapa suami ni punya gaji, berapa suami ni punya mungkin ada saham, ada syarikat apa, ada dividen apa, ASB ke dan sebagainya. Semua tu akan diambil kira sebab kita nak tengok dia punya taraf dia. Kalau kita boleh buktikan kata bekas suami ni seorang golongan yang T20, dia declare cukai setiap tahun sendiri pun 1 juta. Gitu. Jadi kalau kita boleh buktikan benda yang macam tu, so dia akan menguatkan tentang kedudukan kewangan suami. Kalaupun mungkin kita tak boleh nak buktikan tentang pendapatan, gaji bagi orang yang mungkin bisnes dan sebagainya, so kita tak tahu berapa dan sebagainya. At least kalau kita dapat buktikan tentang apa harta yang dia miliki pun, macam contoh dia ada kereta apa, pakai BMW, pakai Merc, ni kereta yang eksklusif, ada rumah besar dan sebagainya, yang tu mungkin boleh menjadi satu tanda. Okay, kita sebut sebagai qarinah, tanda tentang bukti yang dia seorang bekas suami yang berkemampuan, mempunyai kewangan yang kukuh. Kalau tidak, takkanlah dia ada benda yang macam tu. So salah satu bukti-bukti sampingan lah kita sebut. Alright. So kedudukan kewangan suami pada masa perintah dibuat. Kita tengok masa perintah tu nak mohon mut'ah tersebut. Okey, tu yang kedua. Boleh Okey, yang ketiga.
Alright. So, saya pesan sekali lagi saya pesan sekali lagi perempuan, yang mana yang ada soalan, saya akan ambil. Okay, saya akan ambil. Don't worry. Cuma saya kalau boleh tunggu sampai dekat-dekat nak habis. Okay, tunggu sampai dekat-dekat nak habis. Bukan apa, sebab bila anda tulis soalan masa saya tengah bercakap ni, nanti dia akan naik sampai ke atas. Bila naik sampai ke atas tu, saya tak tahu nak tengok lagi ada yang terlepas tu. Okay, so relax, bertenang. Saya tahu mesti ramai nak tanya soalan tu. bertenang, relax, chill. Okay, yang ketiga, perkara yang akan ditentukan, yang akan menjadi penentuan untuk kadar mut'ah di sudut pandangan buku ni adalah kesulitan kewangan yang dihadapi oleh isteri yang diceraikan selepas diceraikan. Faham? Maksudnya lepas cerai tu, bagaimana tahap kesulitan kewangan dia? Teruk sangat-sangat ke? Sampai terpaksa minta bantuan dan sebagainya. So, kita kena buktikan juga tentang bagaimana kemampuan seorang bekas isteri diceraikan tu. Dia terpaksa meminta bantuan ke, terpaksa hidup dengan berhutang ke, ataupun dia terpaksa dengan ditanggung oleh mana-mana pihak, zakat ke dan sebagainya. So, benda tu semua akan diambil kira tentang bagaimana tahap kewangan tersebut. Okay? So, kesulitan kewangan merupakan salah satu perkara yang akan dinilai. Dia bukan kesulitan kewangan suami tu, tapi kesulitan kewangan isteri yang diceraikan tu. Kesulitan kewangan suami tu tadi, dia dah masuk dekat kedudukan kewangan. Tapi yang ni, bagaimana nak menentukan kadar mut'ah untuk isteri adalah melihatkan kepada kesulitan isteri tu sendiri selepas diceraikan. Faham So, jadi dia punya makna yang tersiratnya, kalau anda nak buat tuntutan mut'ah tu, janganlah nampak macam anda ni seorang yang happy go lucky je. Oh, tak ada masalah apa, saya tak ada masalah apa, kedudukan kewangan saya stabil saja. Cerita macam tu memang tak dapatlah nak masuk kriteria yang ketiga ni. Faham Alright, yang keempat. Bolehlah, kita dah masuk yang keempat dah. Lagi saya masuk yang kelima lagi, anda boleh tanya soalan. Alright. Yang keempat, kriteria yang akan diletakkan oleh mahkamah untuk menentukan kadar mut'ah seorang isteri adalah berdasarkan kepada tempoh perkahwinan pihak-pihak. So, kita melihatkan kepada tempoh. Lagi lama tempoh, maksudnya lagi tinggilah. Kalau kata setahun, mungkin pendek, 12 bulan sahaja. Kalau tengok dari sudut orang yang mungkin dah kahwin dan tempoh sampai 20 tahun, 30 tahun, so lagi tinggi macam tu. Cuma jangan ambil pendekatan, kiraan macam mana? 30 tahun, 1 tahun kira 1,000. 30 tahun, 30,000. Dia mungkin kita boleh kira macam tu. Tapi yang tu bukan hakikat. Bukan perkara yang diletakkan dalam garis panduan mana-mana. Kalau kita nak buat agakkan macam tu, boleh. Cuma kita kena buktikan rasional dia kepada mahkamah. Sebab apa kita kata begitu? Bagaimana kita menentukan setahun tu 1,000? Faham So, tempoh perkahwinan juga salah satu perkara yang boleh menjadi penentuan tentang kadar mut'ah. Lagi lama, lagi kuat. Alright? Dan yang kelima, yang ni anda boleh ready dah nak tanya soalan. Kalau nak bubuh pun boleh bubuh dah soalan. Saya benarkan dah. Yang kelima, soal perkara yang akan menentukan kadar mut'ah. Ni yang biasanya bila perbicaraan kes mut'ah, kita akan sebut benda ni. Tentang yang kelima, iaitu sumbangan ataupun apa pengorbanan seorang isteri dalam tempoh perkahwinan dia. Seorang bekas isteri dalam tempoh perkahwinan tu, apa sumbangan dia? Apa pengorbanan dia? Daisy, tak mau. Kucing saya duk cakap kerusi. Inilah. Alright, so sumbangan tu dia mesti diceritakan. Yang ni memang favorite soalan semasa perbicaraan. So, apa sumbangan dia? Apa sumbangan dia dalam tempoh perkahwinan? Iaitu seperti contoh dia yang saya biasa tanyakan, dia seorang suri rumah. So, apa yang dia buat sebagai suri rumah? Membasuh baju suami, lipat baju suami, basuh baju anak-anak, sidai baju anak-anak, setrika baju anak-anak, memasak,
mengemas rumah dan sebagainya. Lagi kalau dia kata dia bantu suami dia dari sudut mencari pendapatan, so yang tu salah satu pengorbanan. Ada orang yang dia berhenti kerja sebagai seorang pegawai kerajaan, berhenti semata-mata nak bantu suami menguruskan rumah tangga, pun diambil kira sebab dari sudut pengorbanan dia tu. Okay? Dan ada juga pengorbanan yang kita ambil kira dari sudut lagi ramai. Berapa ramai anak yang dilahirkan. Kalau kata lagi ramai, lagi tinggi pengorbanan dia lah. Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 7 orang. Okay? So yang tu semua diambil kira. Tapi kena ingat, daripada nombor 1 sampai nombor 5 ni, dia tak ada kira tentang bagaimana kita nak kali, nak darab berapa ringgit. Contoh, tempoh perkahwinan saya kata tadi, berapa tahun, 5 tahun nak kali dengan berapa. Tak. Yang ni adalah penentuan ataupun kriteria secara tak langsung. Bagaimana mahkamah akan melihat tentang kadar mut'ah tersebut dinilai berdasarkan kepada 5 perkara ni. So, maksudnya dalam proses tuntutan anda, tuntutan mut'ah di mahkamah, perbicaraan semua tu, dia akan ada benda ni, kriteria ni. Kriteria tentang sumbangan, pengorbanan, cerita dulu cerai sebab apa, bagaimana boleh berlaku perceraian, bagaimana kesulitan kita selepas kata dah bercerai tersebut. So, benda-benda ni semua akan diambil kira. Dia beza kalau contoh tuntutan tu atas pencarian, kamu ceritalah lahir berapa ramai anak, bergaduh, bertumbuk, bertendang, menangis dan sebagainya tu. So atas pencarian dia tak ambil kira bab tu. Dia ambil kira tentang sumbangan sahaja. Okay. Tapi kalau mut'ah, benda ni semua akan diambil kira. Bagaimana pengorbanan dalam tempoh perkahwinan, kemudian selepas perceraian, bagaimana situasi kita, situasi anda sebagai seorang bekas isteri tersebut. Okay. Alright. So 5 perkara tu. Jadi saya akan ambil soalan, tapi saya bagi saya seminit jap nak minum air. Macam ni bagus sikit kan? Bila anda tanya soalan last-last ni. Seronok ke saya berkongsi-kongsi macam ni? Saya harap okey lah sebab saya tak adalah kata pandai, tak pandai pun. Cuma kita kongsi ni pun sambil-sambil saya belajar juga. Saya cerita berdasarkan pengalaman supaya anda dapat clear bagaimana. Dan mungkin ada orang first time dengar ni pun, ada yang mut'ah, dia ni siapa dia ni? Tiba-tiba pula kan, ni ada convention keadilan ke apa? Tiba-tiba baju biru. Tak, bukan, tak ada kaitan. Saya adalah Fahmi Ramli. Minum je. Penat namanya. Okey. Alright, saya nak baca soalan Mana soalan last tadi? Saya jawab secara sepintas lalu. Saya nak ucap terima kasih pada Puan Sabasiah Hussein. Puan Sabasiah, terima kasih sangat-sangat Puan. Puan dah ringkaskan. Ada poin Puan Sabasiah bagi kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Puan. Sebab dia boleh jadi rujukan untuk orang yang nak tengok video lepas ni kan. Okey. Saya ambil setakat ni Sofia Darwish ni ke bawah Okey, Sofia Darwish dan sampai ke bawah. Ni dia punya, saya punya bench dia. Okey. Saya jawab sepintas lalu lah sebab banyak Assalamualaikum tuan. Salam, macam mana nak buktikan tuan slip gaji dia pun tak pernah dia tunjuk. Yang ni beban kepada kita Puan. So bagaimana Puan nak buktikan, yang tu Puan kena cari. Kalau kata slip gaji, dapatkan slip gaji. Kalau kata kerja government, kena anda pergi ke jabatan yang mengeluarkan jabatan gaji tersebut. Kalau swasta pun sama juga, kena pergi kepada swasta tersebut. Kalau tak boleh, anda kena dapatkan satu permohonan Sepina. Sepina mengeluarkan dokumen untuk dikeluarkan. Tapi yang selalunya kalau orang yang kerja government ke, orang kerja swasta ke, yang kerja tetap macam tu, dia tak jadi isu. Yang jadi isu kalau orang yang kerja sendiri. Kerja sendiri jadi tak ada slip gaji. Ini adalah satu problem. So anda kena buktikan bukti-bukti yang lain. Okey Puan? Alright. Tuan Fahmi, Cik Farhan Zulkifli. Selalunya bekas suami tiba-tiba jadi tak mampu untuk bayar mut'ah pada bekas isteri, tapi bekas suami beli rumah harga dekat 1 juta dengan bini baru. Biasa tak macam ni? So, apa patut pelanti buktikan depan hakim bahawa bekas suami itu adalah mampu? Tu Puan dah cerita tu, kata tunjuk beli rumah
beli rumah tersebut. So bolehlah buktikan. Kalau kata kita tak mampu nak tunjuk geran, at least tunjuk gambar rumah baru tu. Nanti anda kena dapatkan pengakuan daripada suami itulah. Pengakuan daripada bekas suami tu. Kata tak mampu, ni beli rumah ni. Tunjuk bukti-bukti yang boleh menunjukkan kata dia seorang yang berkemampuan. Dari sudut kewangan tu mungkin sukar kalau kita tak ada slip gaji untuk dibuktikan. Tapi at least ada choice, ada alternatif lain dari sudut bukti. Gambar-gambar kereta, gambar rumah dan sebagainya. Okay. Tu bini baru. So kahwin baru boleh. Takkan bayar duit untuk mut'ah bekas isteri, tak boleh. Okay. Dalam mut'ah ni sebenarnya dalam Islam pun digariskan mut'ah ni sebaiknya dapat persetujuan, consent. Maksudnya lebih bagus kalau kata dapat persetujuan. Dan seorang bekas suami dia kena faham, dia kena terima satu perkara. Kalaulah perceraian tu disabitkan, isteri ni dia tetap layak untuk dapat mut'ah, melainkan dia sendiri ataupun bekas suami sendiri, ataupun bekas isteri tu sendiri yang setuju untuk gugurkan. Maksudnya masa cerai dia tak mau tuntut, dia nak macam lepas cerai sahaja. Okey, aku tak kisah nak tak mau bagi nafkah iddah ke mut'ah ke, aku tak mau apa pun, yang penting cerai. So kalau ada rekod macam tu baru gugur. Tapi kalau tak ada benda tu, seorang suami sepatutnya dia faham mut'ah ni memang satu kewajipan kalau kata berlaku perceraian. Okey, beli rumah itu semua tu boleh buktilah tentang bagaimana mampu. Cuma bukti-bukti tu dia tak boleh dianggap sebagai bukti yang directly tentang kewangan. Dia akan indirect punya bukti lah. Saya cakap laju lah macam rap pula. Okey, bertenang-tenang. Okey, Puan Sabasiah punya tadi. Okey, Cik Hakim ni bagus. Cik Hakim ni very aktif juga. Follower yang bagus. Hikmah mut'ah ni untuk gembirakan hati isteri selepas perceraian. Betul? Hikmah dia, tujuan dia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mut'ah kepada bekas isteri ni adalah tujuan untuk memberikan harapan, memberikan kegembiraan semula kepada seorang isteri yang diceraikan. So kalau katalah dia dapat duit tersebut, kalau kata mungkin tak banyak pun, sekurang-kurangnya dia bolehlah menjadi satu perkara yang boleh menyebabkan dia gembira lah walaupun tak banyak. Macam kita lah dalam PKP ni, kalau lah kata tak dapat bantuan lebih sekalipun, at least kalau dapat moratorium pun kita dah gembira. Tapi masalahnya nak kena apply. Kalau dapat bantuan lebih lagi lah kita seronok kan. Macam tu jugalah. Okay. Fazura, top fan, terima kasih. Tuan, boleh ke saya tuntut mut'ah kerana saya sendiri yang failkan perceraian? Jawapan Puan Fazura, boleh. Okey, boleh. Asalkan perceraian yang puan failkan tersebut tidak ada persetujuan untuk puan gugurkan. Dalam perintah perceraian tak ada pun kata puan nak gugurkan mut'ah. Tak ada pun nak gugurkan nafkah iddah. So tak ada perintah kata nak gugurkan tersebut. Okey, kalaulah puan bercerai tu secara fasah sekalipun, fasah tu atas alasan apa? Kena tahu. Kalau semua alasan fasah tu disebabkan kegagalan suami, macam saya kata tadi, tak dapat nafkah zahir, tak dapat nafkah batin, ataupun kena pukul, kena mental torture dan sebagainya. So mahkamah sabitkan fasah tu atas sebab alasan tersebut, maka mut'ah pun boleh layak untuk tuntut. Okey, tapi andai kata puan bercerai tu secara tebus talak, maksudnya kita sendiri yang sungguh-sungguh nak cerai, kita sanggup bayar tebus talak tersebut, maka kat situ banyaknya jawapan yang akan mengatakan tak layak untuk tuntut mut'ah. Sebab kita sendiri yang nak sungguh-sungguh bercerai secara tebus talak tu. Okey? Tapi kalau senang cerita lah, kalau tak ada kata gugur mut'ah tu, puan boleh tuntut. Puan failkan perceraian. Kalau puan failkan perceraian tu Seksyen 47, tak, suami pun setuju je, dia mai cerai macam tu saja, still layak untuk tuntut mut'ah. Okey, Muhammad Hakim nak tanya, kenapa Hakim tak suruh suami bayar terus mut'ah sekaligus, kalau bayar bulan-bulan tak rasa? Tanya kenapa Hakim tak suruh suami bayar. Okey, alright. Sebab kadang-kadang bukan apa, dia macam Islam ni, dia tak boleh lah macam sampai tahap nak menzalimi, kan? Kita kena faham juga kadang-kadang bayaran tu, kalau orang yang tak mampu nak bayar sekedebuk macam tu,
bolehlah kita bagi alternatif secara ansuran-ansuran. Cuma dia tak ada lah bunga macam bank. Kalau bank dia ada interest. Tapi dalam Islam benda tu kita tak boleh lah bagi kata bayar ansur-ansur tapi tambah, tak boleh macam tu. At least dia mempermudahkan. Dan kita kena ingat mut'ah ni memang wajib. Memang dia akan jadi wajib kalau kata kita ceraikan isteri. Bekas isteri kita layak untuk dapat mut'ah. Dan kalau mut'ah tu dengan jumlah yang tinggi, kita suruh paksa juga suami bayar dengan jumlah yang macam tu, kalau dia tak berkemampuan, dia jadi jatuh zalim pula. Faham? Jadi mahkamah boleh bagi alternatif. Kalau macam contoh, saya pernah dapat 10,000. So 10,000 dibayar secara ansuran sebanyak seberapa setiap bulan, 1,000. So 10 kali bayar lah. Tapi kalau katalah suami ni nak bayar sendiri macam tu terus, dia boleh bayar. Cuma pastinya jangan tak bayar langsung. Kalau tak bayar langsung, yang tu dia boleh dikira sebagai menghina perintah mahkamah. Okey? Nak mut'ah tinggi kena kahwin dengan anak orang politik lah. Saya tambah spesifik sikit. Nak kena kahwin dengan anak orang politik level ahli parlimen ke, level menteri ke, baru tinggi. Kalau takat adun tak ada apa. Ataupun orang politik ni apa dia, baru jadi ketua cawangannya, tak ada apa pun. Okay, so kena tengok juga orang politik tu level apa kan. Dan kalau orang politik pun pembangkang ya, tak ada apa sangat pun. Apa ingat apa adun mangkang tu tinggi ya. Okey. Cik Farhan Zulkifli, berapa lama tempoh kes tuntutan mut'ah berjalan di mahkamah selalunya? Basically, kalau kata jalan tu secara smooth, berjalan lancar, biasanya tak sampai setahun pun. Tapi kalau tak berjalan lancar, maksudnya pihak defender nak lawan, dia mungkin lebih daripada setahun. Jika bekas isteri tak boleh mengandung setelah melahirkan zuriat kepada bekas suami itu, bolehkah ini dikira sebagai pengorbanan bekas isteri sepanjang perkahwinan? Boleh, kalau katalah pengorbanan tu melibatkan kepada diri dia, mendatangkan sakit dan sebagainya. Semua tu boleh puan. Cerita saja apa pengorbanan kita. Kalau katalah isteri ni nak bersalin lagi tapi suami suruh suami dah suruh ikat dah, contoh dia. So yang tu pun pengorbanan kita juga. Banyaklah. Bab pengorbanan ni dia sangat meluas dan sangat subjektif. Kalau kita rasa benda tu kita dah mengkorbankan diri kita kerana kemahuan ataupun kerana sakit dan sebagainya, so yang tu pun boleh dikira sebagai sumbangan ataupun disebut sebagai pengorbanan. Okey. Boleh je cerita, tak ada masalah. Okey, Cik Pipers Adora. Salam Cik Fahmi, salam. Kalau bekas isteri sudah dijatuhkan talak, proses cerai di mahkamah belum pergi lagi. Proses cerai, okey, maksudnya cerai luar mahkamah. Tapi mut'ah sudah diberikan pada bekas isteri atas alasan keperluan sendiri. Adakah ia akan sah di mahkamah nanti kerana persetujuan kedua pihak? Ya, kalau katalah macam ni, mut'ah ni tak semestinya kita dapat perintah daripada mahkamah. Contohlah kan, seorang suami ni dia memang dia dah cerai. Okay, dia dah cerai luar mahkamah. So maksudnya dia mungkin akan ada possibility yang dia akan mengaku lafaz cerai tersebut. So kalaulah disahkan nanti lafaz cerai tu, dan masa dia lafaz cerai tu dekat luar mahkamah ni, dia dah bagi duit. So ada persetujuan, nah ni aku bagi sekarang sekali duit mut'ah. Okey, setuju ambil banyak, ambil. So anda tak boleh dah nak tuntut mut'ah nanti sebab anda dah dapat mut'ah. Melainkan yang orang pergi mahkamah untuk tuntut mut'ah ni adalah orang yang dia tuntut dekat bekas suami dia, tapi bekas suami tak mau bagi. Biasanya macam tu. Alright? Kalaulah benda tu dia memang suami dia sendiri, bekas suami ni cerai dan dia sendiri willing tu nak bagi, ataupun kita minta pun dia bagi, ataupun kita minta tapi kita ada perbincangan, so kita dapat persetujuan pun boleh dah bagi. So tak semestinya anda naik mahkamah untuk tuntut mut'ah. Biasanya orang tuntut mut'ah ni dekat mahkamah nak dapatkan perintah sebab bekas suami tak mau bagi. Faham So kalau bagi tu atas persetujuan boleh je, asalkan syarat dia mesti berlaku perceraian. So kalau kata macam soalan Puan Pipers ni, bekas isteri sudah dijatuhkan talak, sebenarnya bukan, ayat yang betulnya bukan bekas isteri sudah dijatuhkan talak. Kalau isteri sudah dijatuhkan talak, dia masih lagi title isteri sebab belum disahkan. Tapi kalau dia kata suami ni dah bagi dah mut'ah tu, maksudnya ada kemungkinan besar
possibility. Okay, possibility yang dia mengakui lafaz dia dah bercerai. Tapi kena buat juga pengesahan tu lah. Tapi kalau dah bagi dua, anda tak boleh dah tuntut mut'ah. Okey, Puan Azlina ZA, saya dah bercerai lebih 15 tahun. Bolehkah lagi tuntut mut'ah? Perintah mahkamah hanya keluar untuk nafkah anak saja. Boleh puan, tak ada masalah. Klien saya dah 10 tahun, puan 15 tahun pun boleh. Syarat dia kena bagi alasan kenapa sekarang ni baru tuntut. Biasanya orang buat tuntutan lambat mut'ah ni ada beberapa sebab, tapi yang biasanya sebab yang diberikan adalah tak tahu. Okey, tak belajar, tak arif. Tadi tak ada orang bagi tahu. So bila dia tengok perkongsian Fahmi Ramli, perkongsian orang lain, perkongsian tu kata cerita mut'ah benda apa mut'ah ni? So baru dia belajar. Oh, ada rupanya sagu hati ni. Dah 10 tahun, dah 15 tahun aku cerai ni, baru nak. Bolehkah lagi tuntut? Boleh, sebab kita baru tahu. Ada orang macam-macam dia punya alasan selain daripada tak tahu. Macam contoh, dia dah cerai lebih daripada 5-6 tahun. Sebab apa tak pergi mahkamah? Sebab tak ada kudrat. So pun boleh juga. Tak kisah. Sebab pandangan Imam Al-Qurtubi, ni saya baca dah tadi ni, dia kata salah satu isu yang berkaitan dengan lambat ataupun lewat tuntutan mut'ah, dia kata menurut pandangan Imam Al-Qurtubi, tuntutan mut'ah masih boleh dibuat walaupun bekas isteri telah diceraikan, mengambil masa yang lama dalam mengambil tindakan. So boleh. Imam Al-Qurtubi bagi tahu boleh, tak ada masalah. Okey. Laju ini saya jawab. Saya sukalah Puan Sabasiah siap edit lagi. Yang ni yang panjang lagi pula. Terima kasih Puan Sabasiah. Anda semua yang menonton ni, anda boleh ucapkan terima kasih ataupun tekan like kat Puan Sabasiah punya komen tu. So dia dah ringkaskan. Yang ni point yang bagus tau puan-puan, sebab anda boleh tengok. Kalau kata nanti ni anda ajukan, Tuan Fahmi bagi tahu dulu macam ni, ni kita ada. Siap ada kat komen ni. Tak payah nak tengok video banyak kali. Kalau anda tengok video tu, mungkin anda rindukan saya saja. Terima kasih Puan Zabasiah. Like kat komen tu. Tuan bagi jalan, alhamdulillah. Ya, mestilah kan. Segok sungguh baju Tuan lawyer. Terima kasih. Kongsian bagus. Semoga umum wanita teman baru. Alright. Okey, Cik Nina. Tuan, saya dah kahwin 27 tahun, 10 tahun hidup sama, 17 tahun kami start PJJ. 17 tahun PJJ. Wow. Jadi macam mana nak kira pengorbanan saya pada bekas suami? Oish. Macam saya kata tadi puan, kalau puan letak numbers apa sekalipun, make sure ada rational. Tak semestinya puan nak 17 tahun PJJ. Contoh pengorbanan saya PJJ 17 tahun. Nak kali dengan berapa? 1,000, 17,000. Pun boleh juga. Tapi kena ceritalah 1,000 tu rational. Sebab apa 1,000? Ataupun nak lebih. 17 tahun saya berkorban, saya nak tuntut mut'ah 100,000. 17 tahun ni. Contoh. Boleh tak kita tuntut? Boleh. Mut'ah ni anda nak tuntut berapa pun tak apa. Kalau lebih daripada 100,000, pergi mahkamah tinggi syariah. Kurang daripada 100,000, dekat mahkamah rendah syariah. Ikut mana yang anda rasa sesuai. Sebab kena ingat, mahkamah rendah ke mahkamah tinggi, dua-dua ada bukti. Kena cerita kenapa rasional kita tuntut benda tu. Apa sebab. Dan ingat, kita pergi ke mahkamah, dia bukan sekadar tuntut saja tau. Kita tuntut dan kita kena buktikan. Jadi kalau mahkamah tinggi punya tuntutan, anda beratlah nak buktikan. Nak tuntut 100,000, nak tuntut 1,000,000. So anda nak kena buktikan tentang kewangan suami, macam mana 1,000,000 ni. So jangan ingat benda ni mudah. Dia tak boleh as easy as ABC. Ingat, dia tak boleh macam tu. So dia mesti kena ada pembuktian. Anda pergi mahkamah, ingat, setiap orang pergi ke mahkamah, sama ada sendiri ke ataupun by peguam ke, tuntutan dia mesti ada pembuktian. Al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Keterangan, bukti atas orang yang menuntut ataupun mendakwa. Orang yang kena tuntut kena sumpah saja. Yamin ala man ankara. So, jangan ingat tuntut tu ada cerita 17 tahun, berapa puluh tahun semua tu, kita boleh okey mesti dapat. Tak macam tu, kita kena buktikan juga. So, pengorbanan puan 17 tahun ke 27 tahun ke Puan Nina, Cik Nina, sorry. So mesti kita kena tahu apa rasional ataupun apa sebab kita cerita pengorbanan 17 tahun ni. Apa yang kita dah buat 17 tahun PJJ ni?
Pengorbanan dari sudut apa? Biasanya membesarkan anak seorang-seorang diri. Suami jarang balik, saya yang terpaksa bawa pergi anak-anak ke klinik, ke hospital, ataupun macam-macam lah kan. Biasanya isu PJJ ni banyak sebenarnya. Tapi anda yang lebih tahu. Anda yang dalam tempoh perkahwinan tu, anda yang lebih tahu apa yang berlaku kepada diri anda. Kalau anda rasa yang tu adalah salah satu pengorbanan, anda boleh ceritakan pada mahkamah. Okay, ceritakan. Cuma jangan terlampau panjang, sebab benda ni dia tak ada kiraan. At least kita kena bagi tahu pada mahkamah saja. Tak ada suara lah tuan. Okey, dah okey dah kot no. Tuan, suara hilang. Ni bila pula ni? Ni suara saya okey ke? Alamak, suara hilang pula dah. Cuba bagi tahu siapa-siapa tulis Sat. Saya cakap tadi ni yang soalan-soalan Najmi ni okey ke? Ni ada orang tekan like ni okey. Alright. Bagi tahu kalau suara saya hilang tu, hilang masa bila tu. Okey, Cik Amir Hamzah. Kalau cerai sebab khuluk atau isteri yang minta, wajib juga ke mut'ah? Okey, saya kongsi semalam. Cik Amir, kalau isteri yang cerai tu secara khuluk ataupun tebus talak, isteri ni yang sanggup nak cerai tu, dia sendiri yang nak bercerai secara tebus talak. Okay. So dia bayar. Jadi dalam banyak-banyak pandangan mahkamah, so mahkamah kata biasanya tak boleh, sebab isteri ni yang nak tuntut sangat-sangat. Kalau katalah isteri ni dia nak bercerai dengan suami dia tu atas sebab kegagalan suami, okay, tapi dia tak mau bayar tebus talak, so sepatutnya dia kena filekan fasah atas sebab suami ni gagal tanggungjawab apa. Yang tu dia boleh dapat mut'ah. Tapi kalau disebabkan dia sanggup bayar apa jua bayaran sekalipun tebus talak tu, jadi keinginan dia tersebut menggagalkan untuk diri dia dapat mut'ah ataupun tuntut mut'ah. Okey, yang ni biasanya mahkamah pegang ini sebab khuluk tersebut. Tapi kalau katalah khuluk bayaran tu disebabkan macam dalam cerai taklik. Dalam cerai taklik anda, dalam lafaz taklik nikah tu, dia sebut, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, ataupun aku atau wakil aku tidak datang memberikan kepada dirinya nafkah 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau aku mendatangkan kemudaratan kepada dirinya, dan jika dia adu kepada hakim mahkamah syariah dan sabit aduan tersebut, maka tertalaklah dia dengan bayaran RM10 sebagai jumlah tebus talak. Okey. Ni saya asyik hafal lagi. Okay. So lafaz taklik tu kan dia ada perkataan last sekali dengan bayaran RM10 secara tebus talak tu. Yang tu bukan kehendak dia. Bukan kehendak dia, tapi yang tu dah memang ketetapan dalam undang-undang. Sebab dia perceraian tu cerai taklik. Okay, so yang ni bukan kehendak isteri. Yang ni cerita dia kalau isteri ni yang filekan tebus talak, dia sendiri yang sanggup nak bayar tebus talak tersebut. So dia sanggup nak bayar tebus talak tu, jadi dia tak boleh tuntut mut'ah. Tapi kalau kata tuntutan yang lain, macam contoh isteri ni filekan perceraian Seksyen 47. Kita tahu tuntutan perceraian Seksyen 47 ni perceraian yang suka sama suka sepatutnya. So suami pun setuju, isteri pun setuju. So dua-dua setuju nak cerai, tapi isteri yang filekan perceraian. Okay, so bercerai. So bila pergi mahkamah, lafaz cerai, kemudian dah habis iddah, selang berapa bulan lepas tu, tengok-tengok isteri nak tuntut mut'ah, nak tuntut nafkah iddah, nak tuntut mut'ah. Boleh ataupun tidak? Jawapan dia boleh. Sebab tidak ada perintah. Tak ada perintah untuk kata mut'ah ni gugur. Tak ada sebab. Jadi tak ada perintah perceraian kata mut'ah ni gugur, maka mut'ah tu boleh dituntut oleh bekas isteri yang diceraikan tu. Jadi kalau dia boleh tu, maka bolehlah. Okey, Cik Amir? Alright. Dia laju ni. Okey. Okey, Cik Salmiah, Puan Salmiah Muhammad. Bagaimana isteri terpaksa tebus talak kerana suami berpoligami tanpa kebenaran mahkamah? Isteri baru hepatitis B carrier. Wah, okey. Baik. Kalaulah saya kata tadi lebih kurang sama macam Cik Amir Hamzah punya soalan untuk
jawapan dengan soalan kan. Soalan Cik Amir Hamzah tadi ada kaitan dengan Puan Salmiah punya cerita juga. So kalau isteri ni dia nak bercerai juga atas sebab kesalahan suami poligami tanpa kebenaran tu, dia sebenarnya ada isu dalam kes fasakh yang boleh dibawakan. Okay. So macam poligami tak adil ke, ataupun tak bagi nafkah ke, so dia kena filekan fasakh. Dia tak boleh dikatakan terpaksa secara tebus talak. Sebab tebus talak ni dia lebih kepada cerita kerelaan isteri ni untuk membayar jumlah membayar jumlah wang tebus talak. So dia tak boleh cerita kerelaan tersebut. Kalau dia seorang isteri ni dia tak puas hati disebabkan tanggungjawab kepada diri dia tu tak dilaksanakan dengan baik oleh seorang suami, maka sepatutnya dia kena filekan secara fasakh ataupun cerai taklik, ikut mana-mana yang sesuai tu. Alright. Kita tak kisahlah kalau macam cerita isteri baru hepatitis B carrier. So dia akan melibatkan kepada macam isu dalam kes fasakh nampaknya ni. Sepatutnya lah. Alright. Jadi yang tu perkara yang perlu dibuktikan. Alhamdulillah dah ada suara. Alright. Puan Fazura kata, Tuan nanti buat live topik hak jagaan anak pula. Oleh, insya-Allah. Syarat dia Puan Fazura, syarat dia untuk siapa yang nak saya buat live topik apa-apa sekalipun, syarat dia anda kena jadi teman setia saya. Gitu. Alright. Dia macam RTM, teman setia anda kan. So macam rancangan saya ni, teman setia saya. Anda kena tengok lah. Kalau saya cakap sorang-sorang saat gini, tak syok juga kan. Biasa dengar lagu RTM. Saya suka apa lagu tu. Kami penghibur, kami pemberita, kami perintis pembela nusa bangsa, maju kita, maju. Okey, Zakri Mat Yunus. Apa perlu buat kalau isteri dah tak ada perasaan hati pada suami? Jawapan saya yang pertamanya kena pergi kaunseling dulu. So kaunseling dulu. Saya tak mau kata terus pergi buat perceraian. Alright. So yang terbaiknya anda kena pergi kaunseling. Okay. Dan kalau tak boleh juga, tak ada perasaan hati dah pada suami, jawapan saya berlandaskan kepada Al-Quran. Al-Quran kata apa? Al-Quran kata kalau kita ambil dengan cara yang baik, lepas pun dengan cara yang baik. Tu je saya boleh cakap. Saya bukan pandangan saya sendiri. Saya rujuk kepada Al-Quran. Au tasrihum bi ihsan. Ayat apa? Surah Talaq tu lah kot. Lepas dengan cara yang baik. Kalau ambil pun dengan cara yang baik, lepas pun dengan cara yang baik. Tu je. Tapi kalau kata tak mau lepas, kalau tak mau lepas, nak buat juga di sisi undang-undang, jawapan dia anda kena buat permohonan kembali taat. Ni di sisi undang-undang, permohonan kembali taat. Tapi kita kena ingat, tuntutan kembali taat ni perintah yang akan dikeluarkan oleh mahkamah kepada isteri. So kalau kata isteri tidak kembali taat, apa yang akan berlaku? Dia akan disabitkan nusyuz. Bila dia disabitkan nusyuz, cerita dia, isteri ni hanya takkan dapat nafkah sahaja. Dia tak layak untuk terima nafkah. Kalau kita ceraikan dia tak layak untuk dapat nafkah iddah. Itu sahaja. Okay? Jadi kalau kata perintah kembali taat ni, kalau kata nak mengharapkan isteri patah balik, jawapan saya 90% isteri tak akan patah balik. Sebab kita sepanjang 7 tahun karier saya, karier saya dalam kes-kes melibatkan rumah tangga ni, kalaulah nak melibatkan kepada paksaan, isteri ni dipaksa dengan perintah mahkamah untuk patah balik, jawapan dia akan lebih mengeruhkan. Tanyalah mana-mana perempuan. Okay, that's why apa yang lebih terbaiknya adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua iaitu ambil dengan cara yang baik, lepas pun dengan cara yang baik. Tapi kalau kata nak cuba juga selamatkan, counselling dan juga pujuklah dengan cara yang baik. Tunjukkan perubahan. Yang ni lebih kepada isu dalaman sikit lah kan. Saya mungkin bukan orang yang sesuai untuk nak cerita tentang bagaimana nak memujuk kembali dan sebagainya. Sebab saya bukan kaunselor rumah tangga. Saya kaunselor perundangan lah. Perundangan keluarga Islam. Dia ada beza sikit kat situ. Okay, Cik Zakri ya. Saya harap jawapan saya ni mungkinlah boleh bantu sikit sebanyak.
Oh, okey. Oh, nama dia percutian murah. Okey, tuan, puan percutian murah. Tuan, sebelum bercerai, suami ada bahagi duit, ada bahagi dua dengan saya. Duit EPF yang dia dapat sebab dia ambil skim pencen. Oh, okey, duit skim pencen bahagi dua. Yang tu nak dikira sebagai apa sebelum bercerai? Okey. Kalau sebelum cerai, kalau bagi, yang tu tak dikira sebagai mut'ah. Yang tu dikira sebagai hadiah. Okey. Mut'ah ni, dia mesti kena cerai dulu. Kalau lepas cerai tu, suami bagi, yang tu mungkin boleh dikira sebagai mut'ah. Okey, mungkin boleh dikira sebagai mut'ah. So, kalau suami kata, apa saya pula nak bagi ni, saya dah bagi dah duit kat awak bagi bila? Saya bagi lepas cerai. Tu mungkin boleh jadi mut'ah. Tapi kata awak bagi bila? Sebelum cerai dulu kan saya dah bagi. Yang tu tak boleh. Sebab sebelum cerai, dia tak dikira sebagai mut'ah. Yang tu dikira sebagai hadiah. Ikutlah. Kalau kata anda nak bagi kategori sebagai apa pun, hadiah ke, hibah ke. Alright? Ataupun sagu hati ke. Bukan sagu hati selepas cerai. Mut'ah ni cerita dia sagu hati selepas cerai. Dia bukan sagu hati dalam tempoh perkahwinan. Okey. Boleh ke dia tuntut balik duit yang dia bagi tu? Tengoklah pada apa yang puan berjanjikan apa. Kadang-kadang mungkin dia bagi tu, ada setengah orang kata dia bagi tu sebab hutang. So dia kena buktikan yang tu sebagai hutang. Kalau dia kalau dia kata kalau kita kata bagi yang itu ni sebab kata nak bagi kat saya. So kalau kata nak bagi kat saya tu maksudnya lebih kurang macam hadiah lah. So kalau hadiah tak boleh lah tuntut balik. Kalau hutang boleh tuntut balik. Okey, Cik Hakim. Kalau suami mati tertiba dengan harga dengar harga mut'ah, waris kena bayar ke burn burn macam tu je. Okey. Soalan Cik Hakim ni bagus. Sangat bagus. Okey. Seriously, okey perempuan, soalan Cik Hakim ni saya kongsikan sikit. Cuma dari sudut practicality tu saya tak boleh nak jamin. Saya baca ikut apa yang saya baca dan saya kongsikan ikut bahan bacaan sahaja. Cuma dari sudut practicality je saya tak pernah dengar lagi. Alright. Cerita dia tentang mut'ah ni boleh ataupun tidak waris. Waris suami tu bayang. Ataupun kalau contohlah isteri ni mati, isteri ni mati sebelum dia nak buat tuntutan mut'ah tu, boleh tak dia nak tuntut? Maksudnya waris tuntut ataupun waris suami kena bayang. Baik. Dalam cerita kita ni, dia kata ni dekat bahagian penutup. Dia kata bekas isteri masih boleh menuntut mut'ah yang masih belum dibayar walaupun bekas suami telah meninggal dunia. Dalam hal ini, bekas isteri boleh menamakan waris-waris kepada bekas suami sebagai pihak defendant seperti bapa, ibu, anak-anak kepada bekas suami, isteri yang masih dikahwini sekiranya ada, atau saudara kandung sama ada lelaki atau perempuan. Maksudnya boleh. Dia boleh bersambung. Suami mati tiba-tiba, so orang lain dinamakan untuk menjadi ahli waris. Ahli waris kepada suami tu untuk dituntut. Boleh. Sebab dia dikira sebagai hutang. Hutang kepada si mati. Hutang si mati kepada isteri tersebut. Bekas isteri tu. So dia boleh. Alright. Yang ni saya baca berdasarkan kepada penulisan. Yang menulis buku ni pula, dia bukan orang yang biasa-biasa lah. Sebab nama penulis ni adalah Abdul Walid Abu Hassan, iaitu Tuan Walid. Tuan Walid ni adalah hakim. Tuan Walid mana punya biodata Tuan Walid? Mana sekarang ni Tuan Walid? Kalau ikut sebelum ni Tuan Walid pernah menjadi Ketua Hakim Syari'i Pulau Pinang lah. Betul lah. Sekarang ni Tuan Walid adalah Ketua Hakim Syari'i Pulau Pinang. Betul. Saya nak pastikan sebab takut lagi dah berubah tempat ke apa kan. So setakat buku ni tulis dia kata Tuan Walid adalah Ketua Hakim Syari'i Pulau Pinang. Jadi Ketua Hakim tulis ni, jadi saya baca ikut apa yang cerita Ketua Hakim tulis lah. Faham ? So, Ketua Hakim ni kata, kalau katalah bekas isteri ni sedang tuntut tu, jadi katakanlah bekas suami ni meninggal, tak habis bicara. So, macam mana? Nak batal macam tu saja. So, boleh namakan ahli-ahli waris
kepada bekas suami ni. Siapa waris si mati ni, dinamakan. Jadi selesaikan bicaraan tu, bahagian duit peninggalan si mati ni, dia lepas, dia dikira sebagai hutang. Cerita bab faraid ni last. Dia kena cerita dulu tentang hutang. Saya pernah cerita sebelum ni, hutang macam hutang kepada isteri seperti harta pencarian, hutang dalam perkahwinan. So mut'ah ni pun, kalau kata isteri ni, bekas isteri ni tuntut, bekas suami ni pun kena bayar juga. Kalau dia mati sekalipun, dia akan diambil daripada bahagian faraid yang ditinggalkan. Gitu. Sebenarnya perempuan, terus terang saya cakap sebab benda ni dia jarang berlaku. Okay, jarang berlaku. Dan saya baca ni pun sebenarnya perempuan, ini first time. First time saya dapat ilmu ni. Tu bagusnya. Bila saya buat live macam ni, saya baca, macam ni. So, bila saya baca macam ni, saya kongsi, kita dapat sama-sama ilmu. Okay? Sebab saya practicality pun kita tak pernah lagi dapat situasi yang begini. Biasalah kan, saya pun ada kurangnya juga. Dia bukannya perfect. Okay? So, boleh Cik Hakim Kalau suami settle dengan bekas isteri luar mahkamah bagi mut'ah by hand, tiba-tiba 1 tahun kemudian isteri tuntut di mahkamah, si hakim akan dengar tak penjelasan suami bahawa dia dah bagi? Ya, boleh. Kalau dah bagi, isteri tak boleh tuntut dah. Tapi dengan syarat jugalah, dia bagi tu dengan kadar yang dipersetujui. Asasnya dulu dipersetujui. Tapi dengan kalau katalah suami bagi juga, tapi dengan kadar isteri ni tak bersetuju. So isteri ni boleh buat tuntutan mut'ah juga. Sebab dia nak menunjukkan kata nilai mut'ah tu tak sesuai, tak bersesuaian dengan dia punya cerita latar belakang pengorbanan dan sebagainya. Pun boleh juga. Kalau dapat tu bayar tu memang suka sama suka, settle tu maksudnya setuju sama setuju. So kita tak boleh dah buat tuntutan tu sebab ada persetujuan. Okey. Saya ambil sikit lagi malam ni ramai kau tanya Terima kasih lah Tuan, waktu bercerai memang ada bekas suami setuju dengan sukarela untuk serahkan rumah dan kereta waktu bercerai. Okey, rumah kereta sebagai mut'ah. Okey. Memang ada ditulis dalam perintah perceraian, tapi jadi isu kemudian hari sebab di luar bidang kuasa mahkamah rendah. Betul, sebab yalah waktu tu tak tahu tentang bidang kuasa mahkamah ETC. Yang ni bukan soalan. Betul puan. That's why biasanya bab mut'ah ni kita kena ambil kira berdasarkan kepada nilai. Lebih baik daripada dalam bentuk wang ringgit sebenarnya. Sama ada wang ringgit tu ringgit Malaysia ke, US dollar ke, ataupun nilai emas ke. So tak ada masalah. Kalau dia nak bayar apa cara sekalipun, yang penting dalam bentuk nilai wang ringgit. Okay, sebab senang untuk menunjukkan kata yang tu adalah pemberian sagu hati. Sebenarnya puan, yang ni bukan boleh ada isu untuk dirayu sebenarnya, tapi mungkin dia agak renyah sebenarnya. Sebab biasanya bila cerita tentang rumah dan juga kereta ni, secara tak langsung dia adalah harta yang berbentuk harta sepencarian. Okey. Sop. Tadi saya dah cakap tebus talak boleh tuntut. Boleh ke tuntut mut'ah? Tak boleh jawapan dia. Ini pandangan ramai lah, majoriti mahkamah. Terima kasih Puan Sabasia. Siap tulis lagi. Ada lagi ke? Puan Amanah Ngunyen. Assalamualaikum tuan. Kalau isteri dah tak tahan minta diceraikan tapi suaminya tak lepaskan, ada ke masih sah bergelar suami isteri walaupun tak tidur sama? Terima kasih tuan. Jawapan dia masih suami isteri selagi mana ada sijil perkahwinan. Selagi mana tak ada rekod perceraian, jadi selagi tu anda masih suami isteri. Cuma title anda adalah isteri gantung tak bertali. Yang ni yang saya duk buat buku tu. Saya duk cerita semua ni sebab saya nak bantu anda wanita-wanita dapat ilmu, dapat pengetahuan tentang hak diri anda. Yang mana yang sekarang ni digantung tak bertali. Dia awangan pembukaan di tanah pembukaan kat tengah-tengah. Okay? Jadi gantung tak bertali ni lah title dia ni masih title isteri, tapi dari sudut pergaulan rumah tangga tu dah tak macam suami isteri. Inilah yang kita sebut sebagai gantung tak bertali. Okey.
So kalau Puan Amanah dan siapa-siapa yang ada isu berkaitan dengan gantung tak bertali tu, ingat satu perkara, kalau suami tak mau lepaskan, anda ada hak, okey, ada hak untuk mohon perceraian secara fasah ataupun cerai taklik. Jadi bila kita nak mohon fasah ataupun cerai taklik, anda perlu prepare dengan pembuktian dan sebagainya. So saya cadangkan untuk anda dapatkan buku ni, 16 bukti fasah. Jadi saya dah spesifik kot 16 bukti fasah. Jadi anda kena tahu macam mana nak kumpul bukti apa dan sebagainya yang bersesuaian dengan dakwaan anda. Sebab bila pergi ke mahkamah, dia tak boleh pergi dengan air mata darah. Anda ceritalah air mata macam mana berjurai sekalipun, keluar darah kuning, merah, hijau apa pun, dia takkan ada efek. Melainkan kita kena membuktikan dakwaan kita. Kalau kita dakwa kata tak dapat nafkah, kita kena ada bukti tentang nafkah. Kalau kita nak dakwa kata kena pukul, kita kena ada bukti tentang pukul. So, yang mana ada digantung tak bertali tu, tolong dapatkan. Alright? Harga berpatutan sahaja, iaitu harganya RM39.9. Mahal ke? Tak pun. Yang ni saya dah habiskan masa saya lebih kurang setahun tau saya nak buat ni. Setahun nak buat buku ni. RM39.9. Kos pengantaran saja RM7.4 include total 9, 7 46 Yelah lebih kurang macam tu lah, 47 lebih kurang macam tu lah. Okay, saya tak hantar pergi ke kedai buku pun sebab kedai buku tutup. Saya buka daripada page saya ataupun melalui dropship. So kita ada dropship yang telah didaftarkan untuk menjadi dropship buku-buku ni. Okay, ataupun siapa yang berminat untuk menjadi dropship, anda boleh bagi tahu. Okay, boleh bagi tahu, anda boleh boleh letak kat ruangan komen siapa yang berminat untuk nak menjadi dropship. InsyaAllah nanti kita akan minta tim untuk reply dekat komen tu, borang permohonan untuk menjadi dropship. Bantu anda ni, saya nak bantu bagi ada pendapatan. Okay, tuntutan mut'ah boleh disokong saksi ke tuan? Mesti. Mut'ah mesti kena ada saksi. Tuntutan apa pun kena ada saksi. Mut'ah, nafkah anak, nafkah iddah, okay, pun semua kena ada saksi. Nak tuntut apa pun kena ada saksi. Kena ingat itu. Okay, Puan Salmiah, kena disokong. Yalah, kalau kita dakwa kata pengorbanan kita suri rumah, so siapa nak sokong kata kita ni suri rumah yang buat rumah tangga, yang buat kerja dan sebagainya. Kita ceritalah, Abuk Mai, adik-beradik, saya pernah pergi rumah kak, saya tengok kak saya basuh baju dan sebagainya. Kak saya yang lipat baju, kak saya yang jaga anak. So saksi tu penting. Okay. Okay, ramai kata suara okey saja. Alright, so bagus. Kis Iman Roshain kata saya asyik keluar masuk je line sangkut. Allah, malam ni tak apa cantik lah line. Okay, Puan Ainul Mardiah, tuntutan mut'ah dan tuntutan lain boleh dituntut semasa atau selepas pengesahan lafaz cerai. Minta pencerahan tuan. Okay, tuntutan selepas cerai seperti mut'ah, nafkah iddah, harta sepencarian, apa lagi tuntutan lepas cerai. Itu je lah. Tapi kalau tuntutan dalam perkahwinan sebelum cerai, sebelum cerai nak tuntut apa boleh, nafkah anak pun boleh. Alright, satu lagi, hak jagaan anak. Hak jagaan anak nak tuntut kena lepas cerai. Okay, tu syarat dia. Baru boleh filekan kes induk. Ataupun dalam proses perceraian pun boleh tuntut juga hak jagaan anak. Tapi kalau katalah nak tuntut nafkah anak sahaja, tak mau bercerai, nak tuntut nafkah anak saja, dalam tempoh perkahwinan boleh. Nak tuntut apa lagi? Nafkah diri sebagai seorang isteri pun boleh sebab tak bercerai lagi. Apa lagi? Nak tuntut harta pencarian dalam tempoh perkahwinan, tak boleh. Dia kena bercerai dulu. Ataupun suami berpoligami pun boleh juga. So jawapan dia, tuntutan mut'ah mesti selepas berlaku perceraian. Dah dapat sijil cerai tu, dapat sijil cerai, baru boleh buat tuntutan mut'ah. Ni nak mai tuntut mut'ah, tunjuk ada surat nikah lagi, tak boleh. Okay, tak boleh. Dia mesti kena ada sijil cerai dulu, baru boleh buat tuntutan mut'ah. Tuan Syah Nur Haslinda Khalid. Panjang tuntutan mut'ah tu wajib dibayar ke oleh pihak suami sekiranya tuntut oleh isteri? Ya, wajib.
Hukumnya harus asalnya, tapi kalau katalah suami bekas isteri tuntut, dia jadi wajib. Wajib untuk bekas suami bayar. Ui, panjangnya Puan Wan. Assalamualaikum. Sekiranya kita dah ada perintah mahkamah tapi dah due date dan suami tidak bayar, dan dalam keadaan pandemik sekarang dia boleh mengatakan tidak ada pendapatan tapi masih mempunyai harta-harta seperti motor-motor mewah. Sekiranya ex-suami boleh membuat alih muktikan tidak bekerja, adakah mahkamah akan mengurangkan jumlah mut'ah diperintahkan sebelum ini? Jawapan saya, mut'ah tidak boleh dikurangkan kalau dah mahkamah perintahkan. Kalau dia nak minta dikurangkan, sepatutnya selepas mahkamah perintahkan mut'ah tu, dia kena buat rayuan. Contoh dia, masa mahkamah putuskan tu, dia kena bayar jumlah dia 10,000. So dia kata dia tak puas hati, jumlah ni tak bersesuaian, tinggi sangat sebagainya. Sepatutnya dia kena filekan, bekas suami kena filekan rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Okay, dia kena buat rayuan, baru boleh ada pengurangan. Tapi kalau kata dah mahkamah perintahkan, tak ada rayuan dan sebagainya, so dia kena ikut. Bila dia kena ikut, kalau dia tak bayar, dia boleh dikira sebagai penghinaan mahkamah. So kalau dia sengaja enggan membayar tu, dikira sebagai menghina mahkamah. Tapi kalau dalam keadaan pandemik ni, dia kata dia tak boleh bayar, jadi kita boleh kena buat juga tuntutan. Nantilah, sekarang ni mahkamah tutup kan, dia kena buat peringkat yang kedua, nama dia peringkat penguatkuasaan. So boleh bagi tahu, kalau kata tak mau bayar secara duit, bayar bagi cagar sebagai harta. Harta pun boleh jadi juga bayaran sebagai mut'ah kalau anda setuju. Kalau anda setuju, okey je lah. So settle lah. Ataupun suami kena jual harta dia, bayar. Okey, Puan Emma Rahman. Tuan, saya masih dalam iddah nak minta penceraian tuan. Saya belum dapat sedia cerai. Boleh tuan jelaskan? Jawapan dia, Puan Emma, kena dapat sedia cerai dulu, baru boleh buat tuntutan mut'ah. Okey, kena cerai dulu, dapat sedia cerai dulu. Ada lagi? Oh, hari ni saya jawab banyak gila lah. Tapi terima kasihlah pada semua yang join. Alright, so jangan lupa tekan follow, jangan lupa tekan like dan sebagainya. So follow lah page saya, insyaAllah. Kita akan sentiasa live setiap malam pukul 10 malam. Hari ni saya habis 11.30, 1 jam setengah saya bercakap Tuan nak tanya, gangguan orang ketiga sehingga runtuhnya rumah tangga, masing-masing boleh berbuat apa-apa tindakan tak? Jawapan dia adalah, benda ni dikira sebagai gangguan dalam rumah tangga ni, dia termasuk dalam satu jenayah. Jenayah rumah tangga. So apa yang boleh dibuat adalah anda kena buat aduan ke pejabat agama. So kalaulah kata ada kacau ganggu, hanya boleh pergi buat aduan dan pejabat agama yang akan mengambil tindakan. Cuma jangan tanya kat saya, awak pejabat agama tak ambil tindakan apa-apa pun lepas saya dah buat aduan, yang tu saya tak boleh cakap apa-apa, sebab yang tu bukan kuasa saya, bukan bidang kuasa saya. Saya hanya bercerita tentang apa yang boleh dibuat sahaja, bukan apa yang mereka tak buat. So saya tak tahu. Dari sudut undang-undangnya begitu, kacau ganggu rumah tangga ni. Okay, gangguan orang tangga. Biasanya kan, saya pernah tanyalah kawan saya yang pejabat agama, saya tanya, kan dalam undang-undang disebut tentang kacau ganggu rumah tangga. Jadi kalau buat keaduan kat pejabat agama, kenapa pejabat agama tak ambil tindakan apa-apa? Biasanya dia akan jawab, nak ambil macam mana kalau suami pun yang setuju? Dia macam ibarat kata bertepuk tu 12 tangan lah. Okay, mungkin kita yang menjadi mangsa, tapi sebab suami setuju, so dia tak boleh nak cakap apa-apa. Alright, tapi basically saya tak mau cakap lebih-lebih, sebab yang ni adalah kuasa kepada penguatkuasa. Okay, penguatkuasa agama untuk buat apa-apa tindakan yang berkaitan dengan jenayah, sama ada jenayah dalam undang-undang keluarga ataupun jenayah dalam undang-undang jenayah Islam. Okay, kalau dari sudut tindakan undang-undang yang lain, apa boleh peguam buat? Jawapannya, peguam tak boleh buat apa-apa. Kalau kata ada orang kacau ganggu, yang kita boleh buat adalah kita boleh bagi tahu nasihat perundangan je lah. Okay, bekas isteri boleh menuntut mut'ah dari waris suami jika bekas suami telah meninggal. Subhanallah, Islam benar-benar bela wanita. Betul. Assalamualaikum. Salam Puan Mawar Kasih. Saya ingat Mawar Karim tadi. Mawar Karim tu kawan sekolah saya. Gitu, nak claim juga.
Waalaikumsalam tuan. Nak tanya, bekas suami sekarang tak ada kerja, harapkan duit pencen je. Tu pun dia bagi untuk nafkah anak. Bolehkah saya tuntut mut'ah? Jawapan dia boleh puan. Puan boleh tuntut mut'ah. Cuma puan jangan expect puan Mawar akan dapat duit mut'ah banyak. Boleh mut'ah boleh tuntut tinggi tapi tak boleh dapat banyak. Sebab apa? Tadi saya baca dari sudut pandangan fuqaha yang pertama, dia kata tak kurang daripada 30 dirham. Maksudnya dia tak boleh kurang daripada RM30 lah. Senang cerita, 1 dirham tadi saya google, 1 dirham sama dengan RM1.12. Betul tak? Betul kot. Saya tak tahu mana satu tinggi tadi. Saya lebih kurang macam tu lah. Tapi ibarat nak bagi tahu 1 dirham lebih kurang RM1. Okay. So kalau kata pandangan fuqaha yang pertama 30 dirham ataupun nilai yang ikut semasa ni berapa ringgit, lebih kurang macam tu saja. So ada orang dia dapat RM50 pun ada juga. Tapi sekarang ni tak logik sangat lah RM50. So dia ada peruntukan yang mahkamah akan ambil kira juga, yang logiknya lah. Saya terang basically isu macam ni banyak perempuan. Kita ada pengalaman yang begini, yang mana kita tuntut certain jumlah tapi mahkamah bagi yang paling minimum yang pernah kami dapat adalah, saya pernah dapat, klien saya lah pernah dapat dalam isu macam ni, dia dapat RM3,000. So dibayar secara ansuran setiap bulan RM50 sehingga habis. Yang tu pengalaman. Ada orang banyak lah. Basically yang datang kepada saya banyak lah. Okay, sebab kos guaman pun tinggi kan, takkan kita nak minta rendah. Lagi satu, orang yang tuntut ni berkemampuan. Ada orang yang tak berkemampuan pun kita tuntut juga. Cuma kita kena bagi tahu satu perkara. Anda pergi ke mahkamah untuk dapatkan perintah mut'ah, bukan pergi ke mahkamah untuk dapatkan duit. Tu ada beza. Sebab apa? Kadang-kadang orang ni dia pergi ke mahkamah, dia dah dapat perintah mut'ah, tapi dia kata, tuan, awak tak dapat lagi duit ni. Sebab anda kena ingat, mahkamah hanya keluarkan perintah. Kita tak pasti lagi pihak sana tu nak dengar ataupun tidak perintah tu. Tu kalau kata tak mau dengar, tu yang kita nak kena naik lagi. Ingat, anda pergi ke mahkamah untuk dapatkan perintah, bukan pergi ke mahkamah untuk pergi macam P-Bank nak buat keluar duit tu. Tak. Okay, pergi mahkamah dapatkan perintah, supaya mahkamah ni perintahkan bekas suami untuk bayar mut'ah. So anda mesti akan dapat mut'ah kalau kata cukup syarat dia. Okay, dapat mut'ah insya-Allah. Okay, cuma yang pastinya anda dapat perintah je dulu. Kalau ada bekas suami dapat perintah tu dia bayar, lega lah. Kita pun tak payah naik 2-3 kali dah kan. Ni masalah sebab ada orang dah dapat perintah tapi dia tak mau ikut perintah. Tu yang kita nak kena naik untuk kali yang kedua, kes yang lain pula. Puan Wan kata, maksudnya kita boleh claim dari faraid kan, estate si mati dikira hutang juga kan? Betul. Ikut bacaan saya dekat sini, buku yang ditulis oleh Ketua Hakim Syar'i Pulau Pinang ni, jawapannya boleh lah. Dikira sebagai hutang dalam bahagian. So boleh claim daripada faraid tu. Okay, Puan Izzara Insyirah. Tuan, maaf lain topik sikit, nak tanya gangguan orang ketiga sehingga runtuhnya masing mengganggu dan pihak yang ganggu boleh tak? Sama soalan tadi. Dian Sri Nadia. Tuan, kalau saya nak kekalkan jumlah mut'ah saya, adakah hakim berhak tentukan jumlah bayaran yang dikenakan? Boleh, tak ada masalah, kekalkanlah. Cuma kena cerita rasional lah. Kalau puan tuntut RM50,000, ceritakan RM50,000 tu sebab apa. Kenapa, macam mana kiraan dia tu. So macam mana pun kita kena ingat, anda pergi ke mahkamah, anda tuntut banyak tu, belum tentu dapat banyak tu. Cerita Datuk Syarnas Majid tu pun dengan dengan Bekir tu pun tuntut berapa ratus juta, 100 juta kot mut'ah. Tapi dapat tu, dapatlah berapa juta jugalah. Tapi cerita mereka ni naik turun mahkamah tu cerita juta-juta punya lah bukti pun. Faham? So kekalkan, tak ada masalah nak kekalkan. Sebab anda tuntut, anda ada hak nak tuntut, tuntutlah. Okay? Tapi hakim yang akan tentukan layak tak kita dapat banyak tu. Cik Hakim, pernah tak dekat mahkamah isteri tuntut mut'ah, dekat mahkamah suruh waris bayar sebab bekas suami mati? Yang ni asalnya ada, sebab tu hakim tulis. Cuma dia tak pernah main dekat saya lagi.
Suhaila Zahar. Okay, Puan Suhaila, untuk entah mut'ah melalui majlis suluh perlukan persetujuan kedua pihak. Betul. Jika pihak bekas suami tidak setuju, apa yang boleh bekas isteri kemukakan dalam majlis suluh supaya ada tolak ansur daripada bekas suami dan moderator boleh tentukan tak dengan mut'ah. Baik. Sepengetahuan saya, suluh ni hanya mempermudahkan sahaja. Dia tak boleh paksa. Okey, nama pun suluh ni tujuan dia untuk nak bagi pihak-pihak faham. Khususnya nak bagi pihak bekas suami faham. Kata mut'ah ni wajib. Dan tinggal lagi sekarang ni yang sukar untuk nak dapat penentuan tentang jumlah. Ataupun kadang-kadang dia ni sukar juga nak bagi faham kepada bekas suami. Sebab saya ada kes yang mana bekas suami ni dia bersungguh-sungguh kata, tak kira, saya takkan bagi juga. Sebab dia yang minta cerai. Biasanya macam tu. Okay. So, jam tu apa yang saya boleh katakan Puan Suhaila, kalau katalah suami ataupun bekas suami ni tak setuju dalam proses suluh tu, anda kena ingat satu perkara, kes anda ni dia takkan terhenti macam tu saja Puan. Puan akan berjumpa di hadapan hakim untuk proses perbicaraan. Biarlah hakim yang menentukan. Sebab anda kena ingat, siapa-siapa yang ada persoalan yang macam ni, ingat, bila pergi ke mahkamah, anda kena setkan. Okay, setkan dalam minded yang kita akan bicara. Jangan kita fikir tu kita akan settle dengan cara yang baik. Tak. Sebab bila kita pergi mahkamah, prosesnya kita akan melalui proses perbicaraan. So, set dah dalam kepala otak, dia akan melalui proses perbicaraan. Tapi kalau katalah sebelum bicara tu ada proses perbincangan, proses suluh, dapat persetujuan, selesai. So, bolehlah buang minded kata dia bicara tu. Sebab kita berjaya settlement. Tapi kalau kita tak berjaya settlement, kita akan tahu kata, tak apalah, memang akan melalui proses perbicaraan. Biar hakim yang menentukan. Dia akan paksa terus lah. Senang. Ui, lebih masuk dah ni. Saya ambil soalan last. Shima Azizi. Suami poligami selama 11 tahun tanpa pengetahuan isteri. Setelah mengetahui masih boleh isteri buat tentang nafkah isteri, nafkah anak, mengingatkan dah atas pencahayaan. Tanpa pengetahuan isteri. Setelah mengetahui masih boleh ke isteri buat tentang nafkah. Oh, okey. So, dia tak ada kaitan dengan mut'ah. Tuntutan nafkah isteri, nafkah anak. Alright. Jawapan dia boleh je. Puan nak tuntut nafkah isteri, kalau puan sebagai isteri, puan boleh tuntut nafkah isteri. Nafkah anak lagi lah boleh. Asalkan anak tu adalah anak sah taraf kepada suami. So, tak ada masalah. Tunggakan, tunggakan ni basically dia ada cerita dia panjang sikit. Nak tuntut boleh, cuma payah dapat. Nanti saya kongsikan. Dan juga harta sepencarian. Okey, kalau disahkan ada perintah poligami, so harta sepencarian boleh filekan. Okey. Syarat untuk harta sepencarian tuntut ada 3. Yang pertama, suami poligami, memang ada perintah poligami. Yang kedua, sebab kematian suami. Ataupun yang ketiga, sebab berlaku perceraian, perceraian hidup. Tak kira lah apa jenis perceraian. Cerai tebus talak ke, fasah ke, taklik ke, cara hakam ke. Harta sepencarian masih boleh tuntut. Tak ada masalah. Okay. Alright. Saya dah pukul 11.35 dah. Dah lebih daripada apa yang masa kita janjikan. So, malam ni saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komitmen anda, atas supportive, sokongan anda semua. Saya berterima kasih sangat-sangat. Tanpa anda punya aura positif tu, tak mungkin hari ni saya tiba-tiba rasa macam ada kekuatan. Banyak soalan saya jawab hari ni. Dan saya tak ada apa-apa yang mampu saya ucapkan kegembiraan saya ni, melainkan dengan anda sentiasa untuk bersama dengan saya setiap malam selepas ni jam 10 malam. Dan insya-Allah kita akan kongsi lagi pada hari esok. Dan insya-Allah juga siapa yang ada soalan selagi mampu saya akan bantu untuk jawabkan. Melainkan soalan tu memang saya tak boleh jawab, saya akan minta maaf siap-siap. Okay. Dan apa yang saya boleh cakapkan yang terakhir adalah anda yang berkongsi saya punya page, anda yang berkongsi maklumat daripada saya kepada kawan-kawan ni, saya nak mendoakan anda semua dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki seluas-luasnya. Sebab tanpa anda, siapalah saya? Siapalah saya di sini? Anda yang sering tekan share saya punya artikel,
tekan kongsi, tak perlu minta izin pun. Anda boleh je buat, tak ada masalah. Okay, saya mengalu-alukan siapa yang belum join lagi saya punya group Telegram. Kalau boleh join, tak ada masalah. Free je, tak ada yang tu, kita tak ada isu. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada mereka yang telah mendapatkan buku ni. Dan ada orang yang ada problem. Saya tengok ada orang yang dia dah buat pembayaran tapi dia cancel sebab ada isu teknikal. Saya tengok ada cost shipping tiba-tiba. So benda tu semua kesilapan teknikal yang sedang kami cuba perbetul dan baiki. Dan insyaAllah kita akan cuba bagi yang terbaik. Alright. Dan siapa yang nak dapatkan ada e-book kita yang free, e-book yang saya bagi secara percuma, boleh dapatkan. Nanti kita akan cuba memperkemaskan balik kita punya page kita, shop kita. So anda boleh dapatkan dengan free insyaAllah. Okay, sentiasa bersama dengan saya Fahmi Ramli, dan insyaAllah saya akan cuba membantu anda menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin anda tertanya-tanya. Okay, terima kasih sangat-sangat kepada semua yang support. Dan insyaAllah esok kita jumpa lagi di waktu yang sama, jam 10 malam dalam slot Fahmi Ramli ni. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.